Ya, baiklah. Silakan, Terima kasih Abdullah dan Lina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi. Walau apa yang terjadi, insya-Allah kita akan berjumpa ya. Jadi alhamdulillah kita akan terus sambunglah. Bagaimanakah kita melihat walau apa yang terjadi ini. Dan memang kita akui bahawa pelajar-pelajar pada masa ini kemarin ya semalam Abdullah dan juga Lina ya, kita rasa berbanggalah ya bila di kaca TV beberapa orang pelajar negara Brunei Darussalam ini di bahagian menengah mendapat kejayaan cemerlang dan diberikan banyak hadiah-hadiah dan hadiah juga galakan ya, galakan ya. Ini satu menunjukkan bahawa kadang-kadang kata ni selalu kata ni pemikiran itu kananya saya sedih juga kalau selalu bilanya kata ni pasal terlibat dadah misalnya atau perkara-perkara negatif selalu kita akan melihat kepada remaja ya. Tapi kita jangan terlepas pandang bahawa remaja di Brunei ini sama sekali pelajar-pelajar banyak yang hebat. Kalau kita lihat semalam beratus orang yang menerima hadiah cemerlang ini. Zaman-zaman saya dulu itulah mana banyak orang ni. Tidak ada penghargaan kadang ya. Payah-payah memutik-mutik berapa. Kadang ni payah pulang melimit berapa. Jadi inilah nampaknya kita ni bersyukur negara kita ni kemajuan dari segi pendidikan itu begitu cemerlang, nampak cemerlang. Jadi inilah yang kita lihat di sini tajuk kita pada hari ini, walau apa yang terjadi. Inilah di antara yang dikongsikan oleh pelajar-pelajar semalam itu. Saya tertarik dengan seorang pelajar di sekolah menengah Muda Hashim ya, di mana dia katakan di ujungnya ya, jangan lupa sembahyang 5 waktu dan banyakkan berdoa. Inilah dinampakkan di sini bahawa anak-anak di antara contoh yang boleh melihat bahawa ini namanya yang holistik ataupun yang all rounder. Bukan hanya kita melihat bukan hanya kita melihat dari segi pendidikan itu cemerlang, tapi dengan berpandukan dengan kerohanian. Jadi kita sambunglah Abdullah dan juga Lina ya. Mengenai dengan apakah lagi harga diri yang tinggi ini. Semangat kita mencapai kejayaan ini. Ialah mengenai dengan sabar menghadapi kekecewaan. Inilah satu daripadanya. Kata ni pernah kecewa, semua orang pernah kecewa. Lina ni pun pernah kecewa so-sonya ni. Jadi bila kecewa ni, bila kata ni kecewa ni, kadang-kadang selalu kata ni memikirkan yang negatif selalunya. Tambah sekali kata ni sendiri ya, tambah sekali ibu bapa dan pelajar misalnya. Bila kecewa, kadang-kadang sehingga melakukan perkara-perkara yang negatif. Jadi misalnya terlibat dia berjalan malam, sasak tanya. Jadi sebenarnya bila seorang yang hebat melihat harga diri ini, kekecewaan itu adalah satu langkah untuk kita berjaya. Kadang-kadang gagal dalam peperiksaan misalnya. Apa kata dia perlu buat? Kita sebagai seorang anak, kadang-kadang tadi melihat pada diri kita, di mana kesilapan kita. Misalnya, jangan salahkan guru, jangan salahkan ibu bapa, jangan salahkan kawan, jangan salahkan sekeliling rumah katanya tu. Yang penting ialah kata ni melihat siapa diri kita. Kecewa kan? Bila kecewa ni, jangan kadang-kadang ada orang kecewanya stres punya, bersigup tu lagi. Jadi itu 2 kali kecewa. Sudah pun lepas, bersigup tu lagi. Perjalanan malam nak balik. Dia lagi berusaha macam mana kan keluar daripada kekecewaan itu. Ini yang kadang kita sedih. Tujuan ibu bapa kadang-kadangnya. Sehingga ini yang saya nyatakan di sini bahawa kadang-kadang kecewaan ini tolong kita ni mesti memikir secara yang positif ya. Misalnya anak ni ya, nak kata ni. Dan tiba berjumpa menerima surat duka cita dia dululah buka tah. Allah, duka cita ni lah. Dah dapat keraja ataupun dah dapatlah apa-apa di pohon. Barapi terus memarah macam-macam tertuduhan tu Tahu ku niya, ni yang mati lagi tu. Biasa anu ni. Tahu ku niya kau dah dapat nilai. Makin lagi tu director ni. Bukan ku dah tahunya interviewan ni siapa interview tu menjaga ani yang mati ni. Berbahaya ni bukan tolong ibu bapa di luar sana. Ani yang perlu kita ni ubah pemikiran kita. Andangnya ni ya tahu ku siapa interviewan ni bah. Yang keduanya bukan ku dah tahunya yang dapat taninya jaga. Sebenarnya bila perkara macam ni anak kata ni sudah kecewa, kita sepatutnya memberi sokongan secara yang positif. Jangan dituduh macam-macam. Ni si anunya tahu punya waris siapa punya habis kadang-kadang waris keluar. Tahu punya siapa dipilihnya ni. Itu tekanannya. Jadi anak kata ni itu kan membesar sebenarnya. Kalau kata ni meracuni diorang dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya tu, yang kata ni tahu sahihnya benar kena kurapak bapa mamanya ni yang ia mengeluarkan seperasaannya ni. Jadi anak ni ia akan kecewa
Yang kedua lagi diracuni dengan perkataan-perkataan yang tidak betul. Betul, ya. Jadi ia akan dua tu, kecewa dan ia akan menjadi manusia yang penuh dengan negatif dan penuh dengan yang kata ni dendaman, dendam benar. Siapa kan benar yang interview tu ujung-ujung jaganya payah perang berunding tu, ditunggu sering jalan. Kita interview ke dia kuat tu ya sampai pun dah dapat. Padahal barangan ni kita perlu fikir. Bila kita menerima apa pun sabar menghadapi kekecewaan ini, sebagai ibu bapa kita menyatakan pada anak-anak kita ni, sabar sayang mungkin kali dah rezekimu di sini, kali ada jabatan lain ataupun ni mungkin dah kau dapat sekiranya dari mahasiswa ni, mungkin kali dari segi poinmu ni ataupun masa interview kau kali ada silapnya. Jadi kanak-kanak akan merasakan keselesaan sebab bila menghadapi kekecewaan ini pastilah kata ni selalu memikirkan dalam diri kita rasa rendah diri. Macam dah kuat sudah pun rendah badan kalau rendah diri lagi macam berijap gimana. Macam dulu okeylah walau dia tinggi, walau rendah diri sudah mengapa rendah sikit Jadi ini perlu kata ni fikirkan bila melihat menghadapi sanggup menghadapi kekecewaan ini. Dan yang keduanya seterusnya lah tegas. Ini satu perkara ni. Sebagai seorang pelajar bila berfikir sekiranya macam mana tegasan ni. Kita sebagai pelajar ni perlu kata ni tegas. Bila melihat kerana ada tekawan, kata ni kan sekolah ni, niat nawaitu lillahi ta'ala, aku ke sekolah hari ni. Jadi kita tegas. Bila kita dimuskannya aku ke sekolah ni. Datang ke sekolah dengan niat lurus, belajar. Saya ingin nyatakan di sini bahawa saya menyatakan belajaran ini mestilah bersama dengan roh. Wah, ini cantik ni. Yang takut roh tu kan, yang mati itu tu. Roh ni maksudnya dalam jiwa kita akan bersama dengan belajaran ni. Bila tegas, walau apa yang terjadi ni, kawan menang kah, yang terbelajarnya apa adanya. Baik katanya kanunya gedung-gedung perniagaan lagi syok sana. Tapi kalau orang yang tegas pada aku mesti ni walau apa yang terjadi aku mesti juga. Ada kawan-kawan dia macam si bana lah kawan ni. Macam bana iksin tak alimnya, macam kan ke surga saja kawan ni. Macam tu lagi jangan nanti ikut kami. Yang kali yang kau ikutnya. Kalau nak yang tegas dan mengapanya. Kata kau aku mencari kawan yang positif. Ini bagus ni. Kalau dia tegas ni sebenarnya banyak ni. Misalnya kadang-kadang kena mendengar di sekolah-sekolah ni ada yang pelajar-pelajar yang kena bully misalnya. Jadi kalau anak ni di rumah diajar dengan tegasan ni, saya kadang-kadangnya ada ibu bapa ni, cikgunya kemarin saya berceramah di sebuah sekolah. Ada bertanya, cikgunya nak kuat tu di rumah tu berkalai saja banyak. Yang ku cari warisnya yang ku akan. Waris kita pegahnya ku berkalai saja ni. Yang tu cikgunya mana kasar pulang bunyinya. Tu jawapannya. Saya menjawab ke dia, niku berkalai ini positif ni. Kajut dia menjawab tu. Kenapa boleh positif cikgunya? Sebab saya bertanya, ku kenapa berkalai? Berkalai cikgu di rumah tu di beradia tu kadang-kadang itu pasal barang macam cikgunya. Bila barang atunya barangnya kena kacau berkalai dia. Ini bagus tu nyako. Ya protection. Sebabnya orang ini ia menjaga barangnya. Ia ampunya merasai dirinya ni aku punya ni yang kau kacau-kacau. Sebab anilah namanya tegas ni. Sebab kadang-kadang anak-anak kata dia sudah di sekolah ia kena bully atau sebab yang tegas. Ataupun misalnya lah kena orang macam bini-bini pelajar-pelajar tu. Bila kena pegang-pegang. Kalau ia tegas ndak boleh ni ani mama punya ni, aku punya barang yang kita kacau yang pegang-pegang ke dia aku. Yang disalok-saloknya apa ni. Sebab kalau ia biasa sudah tegas, yang khawatir nak kata itu. Di mana pun yang berada, ia akan merasakan dirinya tu dijaga. Jadi kalau kanak di rumah berkelahi, biasalah. Yang supaya ketua berkelahi tu lain kelahinya tu. Kalau nganya dalam kereta bertulak-tulakan apa tu, itu biasa sebab ia merasakan menjaga dirinya. Kalau ia kena tumbuk oleh abangnya, dibalasnya. Karenanya bagus itu. Sebab artinya kalau ia sudah besar, bukan kan senang-senang dibudi ke dia ni. Ya protection. Yang macam-macamnya. Warisan ni apa kuntau apa. Ya protection. Protection. Jangan ditumbuk. Diam-diam itu atau tempat itu. Walaupun kata ni memang sabar, tapi kalau hanya barangnya kena ambil. Biarkan dia dapatnya kadar dan kadar telah menentukan baik benar itu. Jadi bila ia melihat di sini tegas satu banyak perkataan tegas ni yang perlu ada. Saya percaya pelajar-pelajar yang tegas ni akan mencapai kejayaan cemerlang. Macam di malam atunya penjadualan, disiplin. Disiplin itu artinya tegas. Katanya walaupun kita dipaparkan dalam dinding beritahu ini jadualku malam ini 7 ke pukul 11 aku belajar. Kalau yang dia tegas tidak berdisiplin,
saya percaya tidak akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Tapi cikgu, kalau sekiranya tadi pengajaran anak tu supaya jadi tegasan ni, Pak. Dan anak tu macam cikgu cakap, kalau yang kena bully yang macam manis. Tapi kalau tadi selaku ibu bapa beritahu, jangan kau macam ni ya, kalau orang kau tumbuk balik, dia jahat bunyinya. Ya. Itu betul juga. Tapi pada masa yang sama, bukanlah kita nyuruh kalau orang tumbuk balik. Kalau boleh lari daripada sesuatu itu dan ataupun bercakap supaya beritahu kita pukul-pukulan ni kenapa? Aku ada ni dalam undang-undang kata ni pukul-pukulan, cuba tak kita mukul aku lagi. Telefon polis ni. Wah, bila macam itu memang betul kalau dipukul kalangan ni mana lagi siapa mana ada kata ni dulu time dulu bolehlah dulu siapa kuat yang punya zaman kata ni dulu kalau kembali tiket dibumpang atau bukan ada berkiu siapa kuat masukkannya tangan selesai wanda lagi muat dalam itu Baca gauk je dulu cikgu ni. Pasal gauk itu Allah nyaring saja. Jadi bila dulu kekuatan itu utama, sekarang ini mana lagi ada pulang orang kuat Brunei, tapi bukannya kuat siapa menumbuk berapa orang mati olehnya ia menang mengangkat tayar atau kuatnya zaman-zaman dulu indah siapa gagah ia tampunya, tapi sekarang ini lagi itu macam dulu kalau ke bank apa tu Allah mana pernah berkiu tu kan alhamdulillah semua orang basar damai tua muda lawa bidah hanya betulnya bidan dia boleh berkiu ke sana tu tak ada tu siapa saja lamanya ia berkiu jadi menunjukkan sana ialah ya tamadun kata ni sudah berkembang bukan lagi macam dulu-dulu siapa kuat yang punya sekarang ni ialah menuju kepada siapa hebat siapa yang lebih baik. Jadi bila keadaan macam itu sebenarnya janganlah gunakan kalau itu tumbuk juga. Perlu kata ni kalau menumbuk kau laporkan di sekolah misalnya jangan diam-diam, laporkan kepada kaunselor, laporkan kepada pengatua guru besar atau jangan diam-diam. Ini yang perlu saya ingin tekankan di sini. Berapa orang pelajar yang masih ada dibulian ya. Misalnya kita sebagai ibu bapa, misalnya pagi-pagi kita, bapa sakit perut kuaninya. Kata dia tahu tu. Kalau sikit parut bandarnya nampak. Ini rupanya ia takut. Jadi kita sebagai ibu bapa takut kena intai mana. Jadi ini di antara hanya kata ni ciri-ciri yang menunjukkan anak ini dibuli. Menunjukkan tiap hari. Hari ini sikit parut, besok sikit tangan, sikit bacis. Komplit betul sebulan itu segala-gala sakit. Jadi yang penting ialah sini spend sekolah. Jadi ketegasan dalam diri itu. Okey. Jadi seterusnya ialah mengenai dengan bagaimana kita lagi melihat menghargai diri yang baik ini dan ialah ramah ni. Ni pun bagus ni. Bukannya mesra alam. Biasakan orang. Ini pun satu perkara yang baik ni. Bukan saya kata ni melihat dari segi akademik atau hebat. Ada orang akademik ni hebat. Tapi kadang-kadang dari segi pergaulan ia kurang. Payah berkomunikasi. Payah berkomunikasi. Alhamdulillah kemarin kita pun melihat yang teramat mulia Pengiran Muda Abdul Azim ya. Banyak kata ni dalam kaca TV di malam ialah mengenai dengan kekeluargaan. Betapa pentingnya berkomunikasi dengan ayah dan ibu. Memang itu satu yang paling terbaik saya rasakan. Yang penting ialah macam mana kata ni bergaul dengan di rumah itu. Bergaul di rumah ni pun ada batas-batasnya. Ini juga kata ni perlu tekankan kepada anak-anak remaja, sekali pergaulan abangnya sama kakaknya berhati-hati. Di rumah anak-anak ni macam mana pakaiannya pun juga berhati-hati. Jadi bila ramah ni penting juga sebabnya kanak-kanak ni saya di malam itu misalnya kita lihat di kaca TV itu dia pandai berkomunikasi, pandai bercakap dan pandai beritahu apa lagi penting dalam kehidupan ini. Bila kita melihat ya banyak remaja-remaja menganjurkan pandangan-pandangan bagaimana untuk persediaan hari keluarga pada 6 hari bulan Mei ya. Jadi ini sudah suatu perkara yang kita lihat bahawa keluarga itu mainkan peranan yang penting. Alhamdulillah negara bersama ini kita ini telah mengetahui bahawa itu yang penting. Jadi ramah itu penting. Dan cikgu, dapat saya menyentuh tentang kemesraan anak-anak ini apabila mereka berada di rumah. Kadang-kadang ada anak-anak yang pendiam di rumah, malas berapa kalau bercakap, kalau bapanya mamanya bercakap sepatah saja. Apabila mereka di luar bersama dengan bibirannya, kawannya, bibirannya. Kadang-kadang kita berjumpa sama kawannya, macam mana Ansiano tu? Dari berapa ya nyanyah tu. Jadi kalau di rumah ya pendiam, jadi macam mana tu juga? Okey, kadang-kadang kita melihat barang ni macam ni. Ini yang kata ni perlu ibu bapa perlu berfikir. Ada terbalik je tu di rumah ya bising, di luar dia bising. Karena ini dan katakan di sini tidak seimbang. Jadi kita sebagai yang di rumah diam, di luar bercakap,
Kadang-kadangnya ia ni orang yang pendengar yang baik ni. Di rumah dengarkannya tukul apa ibu bapanya tu. Di luar kadang boleh bercerita. Tapi sebenarnya ni kalau kita melihat kalau atulah keselesaannya. Kalau atulah keselesaan saya rasakan ini satu perkara yang baik. Kalau lah ia bising di rumah, diam di luar, kadang-kadangnya ada jononya tu. Kita melihat negatifnya bahawa anak-anak ia hanya akan boleh menguasai di rumah, tapi tidak boleh mengawal dirinya di luar atau ia pemalu di luar. Jadi yang penting di sini ialah ibu bapa sebenarnya kita ni perlu mengajar anak-anak ini satu yang penting ialah kemahiran atau kemahiran berkomunikasi, kemahiran bercakap. Saya mengungsikan pada ibu bapa ini misalnya Abdullah dan Lina, misalnya macam mana kata ni melihat kemesraan di rumah tu. Sekali saya bertanya tu, saya tanya tu, pernahkah kita ibu bapa ni bagi give me 5 pada anak kita? Ya, betul. Benar pulang tu hormat salam, benar pulang. Tapi ada masanya tanya bebon give me 5 ni macam mana kena okey tu. Jadi bila kita lihat sentuhan, ada orang jangan cuma tunya dari negeri lain tunya give me 5 atau cuba kita main bola dulu lah, kita menggolkan nyokan bersalam bersalam seorang atau indah pulang give me 5 beri jab tu semua disalami tu bila kan start main bola lagi. Jadi bila gol tu mesti give me 5 tu. Kalau bersalam cari berkat, ujungnya coach pun diberi bersalam, ujungnya semua red card kali gol tu kali gol habis masanya. Masa tu saya tahu kadang-kadang give me 5 ni ada bagusnya macam di rumah kanak-kanak melihat TV sekiranya bermain bola dan tiba-tiba timnya menang, okeylah menang tim katanya lah, give me 5. Ini satu kemesraan yang boleh terjadi. Jadi bila kita melihat cuma tu, jadi bila ia di luar ia akan juga ramah, ia akan tahu siapa dengan bergaul, jadi siapa dengan bergaul. Jadi kalau kanak-kanak yang di rumah bising, di luar diam, kata ni perlu melihat. Tapi kadang-kadang ini terserah pada ibu bapa je ni, Cikgu. Ini pernah pendengar nyerang anak saya sendiri, kawannya sendiri bertanya, kawan ini pernah ke rumah, jadi melihat suasana kekeluargaan itu kan. Sudah balik sampai ke UBD, ditanya nyarah anak saya, katanya, baguslah kamu beradik macam bapa sama mamamu macam kawan. Kalau kami dia berani buat bapa kami macam tu. Jadi apa masalahnya sebenarnya tu? Sebenarnya itu dah kita lihat. Saya pun kadang terperanjat juga ada pelajar-pelajar ini beritahu dia bercakap sama ibu bapanya. Betul. Kalau kami minta usian ada pelang tu nya arah hizbuk dia empayakannya tu. Tempalnya sama magnet tu. Ditinggalkan. Ada bermesej sekarang ni boleh tahan khair-khairat tu juga babahnya. Kita pun dah berminyak tentu. Kadang-kadang kata dia ni sebabnya macam mana kata ni dibesarkan. Sebenarnya lelaki-lelaki ni dibesarkan kerana banyak yang diam ni. Kalau sekalinya bertanya, kalau mama dipanggil, mama, apa kan? Nyaring tu. Kalau baba, jangannya. Barat berbibir tu bah. Nanti lagi bermisai bahasa tu, nak tegit motor naik bah. Jadi bila kita lihat sebenarnya, ialah bagaimana ibu bapa ni berkomunikasi. Kerana lelaki-lelaki ni duluan banyak bercakap. Dan dia sekedar kuan ya, mau kulapak ni. Itu seorang pendiam, seorang bibiran. Jadi bila ya keadaan macam tu, bapa ni bukannya anda sayang. Kerana kanak-kanak ni ia anda faham. Bapa kuat tu cigunya. Serius. Serius. Tapi saya bertahu bagaimana dengan itu tu, yang di Facebook tadi tu bah. Sayang je tu kalau menyampaikan usian tu. Di mana kau boleh kasutan ni, bajuan ni di mana boleh. Jadi ini sudah melihatkan pada anak-anak bahawa kadang tadi Brunei ini tidaklah ada kata ni pandai bercakap I love you payah tu. Macam lelaki kita batas sudah melagau I love you ni. Melagau darling. Biasa tu di rumah biasa sudah tu. Ada orang sampai 80 tahun berdaling lah katanya, tapi ya tentu ada ceritanya tu nya. Panggilnya boleh tahan nini buaya tu nya, dipanggilnya nini gala tu darling. Bukannya apa lainnya. Lupa aku nama nini muatunya. Yang payah lupa nama nini muatunya. Jadi barang-barang macam mana ni bila melihat ramah dan keramahan ni ialah bagaimana kemesraan itu. Bila ia kemesraan di mana pun ia berada, di luar ke di dalam kah, ia tahu tu mengawal dirinya. Saya tadi bila di luarnya bagus yo memotunya close makawan tu bah. Jadi kadang-kadangnya ani punya juga sebagai ibu bapa tu merasakan anak-anak tu merasakan nya macam mana boleh bapa dia cuma tu nya. Jadi ia boleh mencontohi bila melihat kadang ya bani apa ni jealous ya bah. Boleh tahan kau semua perempuan tu nya. Macam kawan bah. Kerana ada lagi macam ada lagi sampai orang macam ni sampai ke atas ni bila kahwin sekarang sama mertua sama menantuannya. Ada nya bagus menantu muatunya. Macam kawan bah. Akunya bah bukannya menantu macam mantu punya. Anda pernah berjumpa punya. Ni kau bisanya minum sama-sama di kedai. Sebab ni sebab ia diasuh dari damit
mengenai bagaimana dengan ramahan ni. Saya kan pun melihat di Brunei ni sendiri ya, ada orang sama mertua menantuan ni tidak berapa close Pak. Jadi itulah yang ketiga. Jadi yang penghabisan saya boleh sini lah sanggup mengambil risiko yang terhitung. Ini cantik ni. Jadi bila kata ni apa ni, walau apa yang terjadi ni, yang fikirkan bahawa banyak risiko ni bila kau pilihan ni mesti fikirkan tu. Ini yang ada yang bagus ni. Apa risiko akan terjadi? Bagaimana kata ni sedia dengan risiko-risiko tu. Ini yang cantiknya ni. Jadi itulah di antara yang boleh kata ni kongsikan dulu lah. Mudah-mudahan insyaallah. Tanya lagi lah. Insyaallah. Baiklah, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.